Baik pelajar, kita masih di bawah tajuk membina perwakilan data ya. Okey, tadi kita dah belajar bagaimana nak wakilkan data dengan carta palang. Kita sudah belajar cara nak membina carta palang tadi. Okey, sekarang kita nak belajar pula bagaimana nak wakilkan data dengan menggunakan carta pie. Okey, apakah itu carta pie? Jom kita tengok sama-sama. Carta pie ialah perwakilan data dengan menggunakan sektor bagi sebuah bulatan untuk memaparkan bahagian bagi setiap kategori dalam keseluruhan data itu. Apakah itu sektor bagi sebuah bulatan? Okay, bagi sesiapa yang tak tahu apakah itu sektor, jom kita tengok sama-sama. Ini adalah satu bulatan. Okay, contoh kita ambil sejenis makanan yang berbentuk bulatan. Apa dia? Katakan pizza. Okay, biasanya kalau kita beli pizza ini akan siap dipotong. Betul. Okay, biasanya dia akan potong kepada beberapa bahagian. Okay, so untuk pizza ini, dia potong 3 kali. So, potong 3 kali dapat berapa keping pelajar? Sini ada berapa keping pizza? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, di sini kita ada 6 keping pizza. Okay, ini adalah bahasa Melayu. Tapi dalam bahasa matematik, kita akan namakan keping itu sebagai sektor. So, 6 sektor pizza. Ini bahasa matematik. So, awak dah boleh tahu kan sektor itu sebenarnya bahagian yang mana? Dah tahu kan? Okay, so ini kita namakan sebagai sektor. Keping dengan sektor sama maksud. Bagi sesiapa yang tak faham apakah itu maksud sektor bagi sebuah bulatan, awak ingat pizza aja. Dengan keping. Katakan saya nak makan satu keping pizza yang saya lorekkan dengan yang saya warnakan dengan warna pink ini. Saya mau makan pizza, saya mau makan satu keping pizza di ini. Okey, tapi dalam bahasa matematik, saya nak makan satu sektor pizza. So, awak dah tahu dah apakah itu sektor. Ini sektor kedua, ini sektor ketiga, sektor keempat, sektor kelima, sektor keenam. So, ini kita namakan sebagai sektor. Okey, boleh pelajar? Rasanya awak dah tahu apakah itu sektor bagi bagi satu bulatan Okey, so sekarang kita tengok contoh 5. Jadual berikut menunjukkan bilangan kereta model dinamik yang dijual oleh sebuah syarikat menjual kereta. Bina satu carta pie untuk mewakili data tersebut dan berikan justifikasi kepada kesesuaian perwakilan data ini. Okay, so untuk contoh 5, kita perlu buat 2 benda. Satu, bina carta pie. Lepas tu kedua, kita kena nyatakan sama ada carta pie ini sesuai ke tidak untuk mewakili data yang berikut. Okay, jom kita fahamkan jadual dulu ya. Okay, so di sini warna kereta merah ada 9 buah. Apa maksud di sini? Rujuk balik soalan. Dia kata jadual berikut menunjukkan bilangan kereta yang dijual. Okay, so maksud jadual di sini. Okay, so ada 9 buah kereta yang warna merah telah dijual. Ada 12 buah kereta yang warna kuning telah dijual. Ada 10 buah kereta yang warna putih telah dijual. Dan ada 5 buah kereta yang warna biru telah dijual. Itu maksudnya. Okey, boleh So sekarang kita dah faham dah jadual ini. Sekarang kita nak rancang macam mana kita nak lukis ataupun kita nak wakilkan data-data yang ini dalam satu carta pie. Okey, carta pie kita macam bentuk pizza yang atas ni saya tunjukkan. Okey, dia perlu ada berapa bahagian pelajar? Di sini data kita ada berapa warna pelajar? 4 warna sahaja, betul tak? So, nanti carta pie kita iaitu bulatan kita perlu ada 4 bahagian. Ini contoh je So, dia mesti ada 4 bahagian. So, bahagian mana satu yang besar, bahagian mana satu yang kecil, itu semua bergantung pada kita punya data di sini. Okey, boleh So, sebelum nak lukis carta pie itu. Okey, apa yang perlu kita buat? So, kalau kita nak lukis setiap satu sektor ini, macam mana kita nak tahu sektor ini nak lukis berapa besar? Sektor ini nak lukis berapa besar? Macam mana kita nak tahu? Okey, nampak tak setiap satu sektor ini sebenarnya kita ada sudut yang berlainan tau. Kalau sektor yang luas dia kecil, so sudut dia kecil. Kalau sektor yang luas dia besar, so sudut dia akan besar. Okay, so untuk nak lukis carta pie, first step, kita perlu dapatkan sudut untuk setiap satu warna di sini. Sekarang soalannya, macam mana saya nak dapatkan sudut? Okey, so sini kita perlu ada wujudkan 4 sektor, betul? Kalau satu bulatan, okey, jumlah sudut ke tengah-tengah ini berapa pelajar? Ingat balik?
sudut pada putaran lengkap, sudut apa putaran lengkap itu berapa? Ingat tak? Satu bulatan lengkap. Berapa sudutnya pelajar? 360 darjah. Betul? Okey, so asalkan nanti sudut bagi ke empat warna ini. Okey, bagi sektor yang keempat warna ini jumlahnya 360. So, itu dah betul. Tapi macam mana kita nak bahagikan? Okey, 360 ini kepada empat jenis warna ni. Boleh tak 360 saya terus bahagi 4? So, setiap satu warna 90 darjah. Boleh tak macam tu? Jawapannya tak boleh. Kenapa tak boleh? Kalau setiap satu sudut dia adalah 90 darjah, semua sudut adalah sama, maksudnya data numerik dia semua adalah sama. Tapi masalahnya sekarang, bilangan kereta yang dijual untuk setiap warna ni sama tak? Tak sama kan? So, saya tak boleh bahagikan 360 tu kepada 4. So, apa caranya? Don't worry, sekarang saya tunjuk. Okay, so first step, kita perlu buat satu jadual dulu. Okay, so nak senangkan kerja kita sendiri. Okay, first step. Kita salin balik yang ini. Warna kereta. Kita ada warna merah. Okay, lepas tu kita ada warna kuning. Kita ada warna putih. Dan kita ada warna biru. Okay, lepas tu bilangan kereta. Ataupun kita tulis bilangan sahaja pun dah cukup. Okay, setiap satu ni 9, 12, 10, 5. So, sekarang, kalau saya nak dapatkan sudut untuk setiap satu sektor, senang sahaja. Sudut sektor. Okay, so merah ada 9 buah. Kuning ada 12, putih ada 10, biru ada 5. So, jumlah di sini ada berapa pelajar? 21, 31, 36. So, jumlah di sini kita ada 36. So, kalau nak cari sudut sektor, kita perlu cari pecahan kereta merah dulu. Kereta merah adalah 9 daripada berapa buah? Jumlahnya 36 buah. Okay, lepas tu, kita darab dengan 360. So, kita nak dapatkan sudut untuk satu sektor dalam satu bulatan. Sebab satu bulatan penuh sudutnya adalah 360. Macam tadi saya dah terangkan di atas. Okey, macam tadi saya dah terangkan saya dah padam dah. Okey, sebab satu bulatan penuh, okey, satu putaran penuh jumlah sudutnya adalah 360. So, untuk bulatan ini saya nak bahagi kepada 4 bahagian. Okey, dan setiap bahagian ni saiz dia mesti tak sama, iaitu sudut di sini mesti tak sama. Sebab ada yang bilangan dia lebih besar, lebih banyak, ada bilangan lebih kecil. So, kalau bilangan kecil maksudnya sudut lebih kecil. So, nak dapatkan sudut pada pusat bulatan itu, kita perlu ambil bilangan kereta yang dah dijual untuk satu warna, lepas tu kita per dengan jumlah kereta yang telah dijual. Kita perlu tahu pecahan warna kereta merah yang telah dijual. Okey, 9 buah daripada 36 buah. Lepas tu kita darab dengan 360. Okey. So, untuk kereta kuning pula, kita guna kaedah yang sama, kita guna formula yang sama. Untuk kereta yang kuning pula, dia ada berapa buah? 12 buah. Daripada berapa buah? 36 buah. Kita darab juga dengan 360. Sebab jumlah sudut untuk satu bulatan lengkap adalah 360. So, untuk kereta putih pun sama. 10 daripada 36 buah. Darab dengan 360. Lepas tu 5 daripada 36 buah. Darab dengan 360. So, awak tekan kalkulator, awak akan dapat jawapan. Oh, yang merah punya ngam-ngam 90, bebek. Okey, lepas tu yang untuk seterusnya 120. Ini untuk kereta kuning. Kereta putih ada berapa? 100 darjah. Seterusnya 50 darjah. Okey, lepas tu kalau nak cek jawapan, awak cuba jumlahkan semua sudut di sini. Okey, kalau sudut di sini semua jumlahkan, sepatutnya sama juga dengan
putaran lengkap ya, iaitu 360. Kalau awak jumlahkan, jawapan dia bukan 360, maksudnya something wrong. Awak kena kira balik. 90 dah tambah 120, 210, 310, 360. Cantik. So maksudnya cara saya dah betul lah. Okay. So ini jadual saya. Okay, minta maaf. Saya tak buat garisan, sekarang saya buat. So ini cara kita buat untuk nak kira sudut pada sektor. Tereng. Korang buat dengan kemas sebab cikgu nak sebab cikgu nak jimat sikit masa. Kan korang merungut lagi video cikgu ni kenapa selalulah panjang sangat. Bukan saya nak buat panjang, tapi saya nak terangkan dengan lebih jelas sebab saya kan tak mengajar guna GM. Sebab saya rasa memang ramai yang ada masalah data. Okey. So, sekarang saya dah dapat semua sudut pada sudut sektor, okey, pada satu bulatan. Okey, sekarang kita nak mula lukis cartapai. Okay, macam mana saya mau lukis cartapai? First, kita kena buat satu bulatan dulu. Ini bulatan saya. Okay, korang buat bulatan dengan menggunakan jangka lukis. Saya memang galakkan korang buat guna jangka lukis. Okay, saya buat besar sikit. Biar semua nampak. Okay, sila guna jangka lukis untuk buat bulatan. Jangan lupa pelajar. Okay, so lepas tu, awak kena tandakan titik tengah dia. Okay, macam saya punya titik tengah kat mana? Kejap. Saya kena buat betul-betul. Sebab cikgu tak ada jangka lukis kat sini. Oh ya, cantik. So titik tengah saya di sini. Untuk korang lukis bulatan guna jangka lukis, saya rasa tak ada masalah. Sebab bila awak lukis bulatan guna jangka lukis, saya rasa semua dah pandai. Ini bahagian tajam, betul tak? Yang bahagian yang awak letak pensel ini, awak akan gerak mengelilingi yang bahagian tajam ni, betul. So tempat yang awak cocok, yang bahagian tajam ini, itu adalah titik tengah untuk bulatan yang awak lukis tu. So sila buat pangkah dulu. Okay, so kalau nak senang, okay, sebelum awak lukis bulatan, awak buat pangkah dulu macam ni dulu. Kat mana-mana. Okay, kat tengah-tengah bahagian buku awak lah. Lepas tu awak letak bahagian tajam jangka lukis kat tempat persilangan ni. Lepas tu baru awak buat bulatan. So, confirm. Okay, awak punya titik tengah takkan salah. Macam saya, titik tengah dah ada. Langkah seterusnya, saya akan buat satu garis, okay, dari titik tengah hingga ke lilitan. Okay. So, tak semestinya kena buat dari tengah ke kiri bawah ya. Awak boleh je buat di atas sini. Dari titik tengah ke atas sini. Tak ada masalah. Ataupun kalau awak nak buat ke belah sini. Ke belah kanan. Katakanlah. Kalau awak nak buat di sini. Pun boleh. Tak kisah. Asalkan awak mula dengan satu garis di mana garis itu mesti dari titik tengah hingga lilitan bulatan. Ini yang awak kena ingat. Tak kisah dia ke belah mana. Okay, awak pilih je mana-mana yang awak rasa suka. Okay, so seterusnya saya akan mula buat sektor. Okay, sekarang kita ada 4 sektor. Kita ada yang 90 darjah, 120, 150. Kita mau buat mana satu dulu? Mana-mana satu dulu pun boleh. Tak kisah. Okay, kalau nak senang kita ikut turutan je. Okay, so supaya kita tak keliru. Okay, so yang pertama 90 darjah adalah untuk yang warna merah. So, jangan lupa keluarkan jangka sudut. Okay, so awak ambil jangka sudut, protractor awak letak di sini. Lepas tu baca. Okey, kosong di sini sebab jangka sudut awak ada dua tempat ada kosong, betul tak? Sebelah kiri dengan sebelah kanan pun akan ada kosong kan? Okey, so untuk yang ini awak baca kosong yang letak di atas garisan ini. So, kalau di sini kosong, so awak baca, kalau kosong ini berada di luar, so awak baca bacaan di luar 90. Kalau kosong ini di sebelah dalam, so awak baca bacaan yang ke dalam tu 90. Okay, so sepatutnya awak dah pandai So untuk yang ini 90 darjah dia lebih kurang di sini. Sebab saya ini tak ada protractor
Saya tak ada protractor yang apa, yang digital kat sini. So saya agak-agak, awak tak boleh agak-agak awak wajib guna jangka sudut. Jangka sudut tahu kan yang yang semi bulatan ini. So lebih kurang macam ni lah saya punya. Saya punya 90 darjah di sini. Okay, so lepas tu awak keluarkan jangka sudut awak. Okay, so saya macam tak dapat padam semua ni. Takut nanti garis hitam pun saya terpadam. Okay, so jangan lupa label sudut awak. 90 darjah kita buat 1/4. So, sekarang ini adalah untuk kereta warna merah. So, awak label je merah. Bagi sesiapa yang ada pensel warna, awak boleh je warnakan dengan warna merah. Macam saya ada tapi saya tak nak dia nanti tutup tulisan saya guna warna pink, boleh minta maaf. Saya kalau saya guna warna merah nanti dia terlalu pekat. Nanti korang tak boleh baca perkataan merah saya di sini. So warnakan. Kalau sesiapa ada warna lah. Kalau tak ada, awak tulis merah pun dah cukup dah. Okey, dengan label sudut. Wajib sudut tu pun kena label lah. Okey, ini tak payah tulis 90 sebab kalau kita buat segi 4, kita dah tahu dah ini 90. Okey, so ini saya punya sektor yang pertama. Kereta warna merah. Taneng. Seterusnya. Okey, saya nak buat sektor yang kedua, 120. Okey, so sekarang sama juga keluarkan jangka sudut awak. Okey, awak boleh buat di dua belah. Sama ada sektor 120 awak buat di sebelah sini ataupun sektor 120 awak buat di sini. Tak kisah. Okey, awak nak buat di mana-mana. So kalau awak nak buat belah di kanan ni, jangka lukis awak letak macam ni. Ini jangka lukis pula, minta maaf, jangka sudut awak. Letak macam ni. Kalau awak tak nak buat sektor 120 di sini, awak nak buat di sini, so jangka sudut awak letak di sini. Macam ni. So depends lah pada awak. Awak nak lukis 120 tu kat mana? Okay, macam saya senang saya lukis di sini je lah 120. So ingat, awak baca kosong yang di sini, belah sini, sebab garisan awak di sini. Nampak tak garisannya? Sini kalau awak baca kosong di sini mana ada garisan? Okey, so awak kena baca kosong di sebelah sini lepas tu baca sampailah 120. Okey, lepas tu awak buat garis. Saya padam dulu Okey. Saya agak-agak sahaja. Awak tak boleh agak-agak pelajar. Sebab apa? Sebab awak perlu ada jangka lukis. So ini 180. Jangka lukis, jangka sudut, minta maaf. Ini 180. So lebih kurang 120 di sini. Okey. So ini lebih kurangnya lah 120 saya lah. Awak tak boleh lebih kurang Saya ulang sekali lagi. Awak kena guna jangka sudut pelajar. Ini awak kena label berapa sudutnya. Okey, sebab ini dia tak ada ni. Dia bukan 90 darjah guna segi 4 tepat. Guna segi 4 tu. Okey. So 120 adalah warna apa? Kuning. Taneng. So kalau sesiapa ada warna, warnakan. Kalau tak ada warna, awak tulis kuning pun dah cukup dah. Belajar So ini dia sektor untuk kuning. Seterusnya, kita nak buat sektor yang 100 darjah. Okey, 100 darjah itu kalau awak nak buat di sebelah merah boleh, kalau awak nak buat di sebelah kuning pun boleh. Macam saya suka ikut turutan. So saya akan buat di sinilah. Okey, so 100 darjah. So guna jangka sudut awak, letak di sini. Okey, lepas tu baca 100 darjah, lepas tu awak buat garis. Boleh belajar? Sekejap. So saya buat garis. $190 lebih kurang macam ini. Lepas tu kalau saya nak buat 100 lebih kurang macam ni. Katakanlah ini 100. Awak kena guna jangka sudut pelajar. Tak boleh macam saya Okey, ini 100 darjah.
So yang seterusnya 50 darjah. So 50 darjah tu warna biru. 100 darjah tu putih. Okey, yang tu putih. Putih saya tak payah warna. Saya warnakan yang biru je. Saya guna biru yang apa? Yang macam ni sebab saya nak apa? Korang dapat baca tulisan saya. Tadang. Ingat sekali lagi, sila guna jangka sudut. Tadi saya sebut jangka sudut ke jangka lukis? Minta maaf. Kalau saya salah sebut, awak tahu sebenarnya jangka sudut Untuk apa ukur sudut tu guna jangka sudut. Hanya lukis bulatan je awak guna jangka lukis. Okey, belajar boleh So, inilah catapai saya. Dah siap. Tapi boleh tak saya stop di sini? Ingat lagi tak kalau untuk carta palang, kita tak boleh stop selagi tak ada tajuk. So, tajuk untuk apa catapai ini apa? Baca balik soalan. Okey, untuk catapai ini dia kata ini adalah bilangan kereta model dinamik yang dijual. Okey, so awak sama ada awak nak tulis yang panjang, okey, tajuk yang panjang ataupun tajuk yang pendek pun boleh. Okey, ataupun awak terus tulis je yang sama macam buku teks. Jualan kereta model dinamik ataupun bilangan kereta model dinamik yang telah dijual. Boleh, tak ada masalah. Okey, so setelah awak tulis apa tajuk, barulah kita boleh kata catapai awak dah lengkap. Okey, boleh pelajar? Okey, so kita belum habis jawab soalan lagi sebab soalan suruh kita buat apa? Berikan justifikasi. Lepas bina catapai kita kena berikan justifikasi. Okey, tentang apa catapai ini. Maksudnya catapai ini sesuai tak digunakan untuk mewakili data ini. So, saya rasa sangat sesuai. Sebab tengok dari jauh, okey, sebenarnya ada satu kebaikan kalau kita wakilkan data kita dengan menggunakan catapai. Sebab dari jauh kita dah boleh nampak, okey, bahagian yang paling besar yang warna kuning. Iaitu kereta warna kuning paling banyak dijual. Kan kita dah tahu kan? Terus boleh nampak. Okey, so itu kebaikan kalau kita guna catapai. Okey, so sekarang kita jawablah. Saya jawab kat tepi lah. Catapai ini sesuai digunakan untuk membuat perbandingan antara setiap warna kereta dengan jumlah kereta itu. Okey? So, habis. Saya jawab soalan untuk contoh ke berapa tadi? Kelima kelima. Okey? Boleh Dah sangat jelas cara nak bina catapai?